Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah. Sekali lagi pertemuan kita untuk kali kedua di Masjid Setia Alam. Saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada jawatan kuasa masjid, Tuan Nazir, Tuan Imam, keseluruhan ahli jawatan kuasa masjid atas jemputan kuliah pada maghrib hari ini. Alhamdulillah. Jadi masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Taqabbalallah minna wa minkum. Moga-moga amalan kita sepanjang Ramadan dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah rahimakumullah. Hari ini kita akan sambung satu topik, satu tajuk yang kita rasa amat penting untuk kita fahami dan kita dalami, iaitu satu tajuk berkaitan dengan jin dan sihir. Allahu Akbar. Sebab apa? Perkara ini sangat berkaitan dengan akidah kita. Jika kita tersilap, maka ia akan menjejaskan daripada dua sudut, iaitu daripada sudut akidah kita, yang kedua daripada sudut fizikal kita. Akan terjejas sekiranya kita tersalah. Jadi penerangan demi penerangan dan kefahaman perlu diberikan kepada masyarakat, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, sepanjang Ramadan pusat rawatan masih beroperasi. Kes semakin meningkatlah sebenarnya Ramadan tu. Kerasukan makin banyak, kes makin berluasa sebenarnya. Allahu Akbar. Bagi yang merawat, yang selalu melakukan rawatan, yang ada pusat rawatan, yang melakukan aktiviti rawatan, mereka faham bahawa bulan Ramadan ini sebenarnya pesakit itu sebenarnya makin diuji oleh Allah lah. Yang mana ada gangguan, sebenarnya gangguan itu semakin lemah dan mudah untuk dirawat pada bulan Ramadan ini. So, jadi alhamdulillah, sepanjang Ramadan aktiviti itu masih dijalankan. So, jadi hari ini kita akan teruskan lagi satu tajuk yang diberikan kepada saya, iaitu satu tajuk yang amat penting, perisai diri kita daripada serangan jin dan sihir. Sebab kedua-dua ini memang ada kaitan. Sihir mesti ada kaitan dengan jin. Tak ada sihir yang tak ada kaitan campur tangan jin. Tak ada sihir itu berlaku secara hanya dengan khayalan semata-mata, tidak. Dia mesti ada kaitan campur tangan makhluk yang kita tidak nampak, iaitu yang dipanggil jin. Okey, yang dipanggil jin mesti ada campur tangan. Jadi saya telah memberi penerangan pada kuliah yang lepas takrifan apa itu sihir sebenarnya daripada sudut Islamnya. Kita dah kenal apa itu unsur-unsur yang ada kaitan dengan sihir, yang boleh kita klasifikasikan inilah sihir. Itu pada kuliah yang lepas. Saya juga telah menerangkan sedikit tentang perkenalan kepada musuh kita yang nyata, iaitu syaitan atau dikelilingi jin yang bersifat seperti syaitan. Saya dah terangkan dah. Dan kita juga telah terangkan sedikit tentang punca-punca kenapa kita ini diganggu oleh makhluk halus, sama ada daripada jin, disebabkan oleh jin ataupun sihir itu sendiri. Dan akhir sekali saya telah kongsikan beberapa amalan atau petua atau perkara yang boleh membenteng diri kita daripada sihir. Hari ini kita sambung lagi, sebab kuliah ini sebenarnya kalau kita teruskan memang sangat panjang. Saya hanya fokus belajar tentang rawatan makhluk halus bersama Datuk Dr. Amran Kasimin. Beliau merupakan salah seorang ahli majlis fatwa
negeri Selangor dan telah meninggal dunia, hanya untuk belajar mengenai rawatan makhluk halus selama 3 tahun. 3 tahun baru kita boleh follow dia merawat, boleh ikut dia merawat dan diiktiraf kita sebagai perawat. Itu baru belajar bersama dengan Datuk Dr. Amran Kasimin. Kalau dengan Dr. Harudin masa di Darussyifaq dulu saya belajar selama setahun. Selepas setahun belajar, setahun lagi kena praktikal. Jadi untuk pengenalan alam sihir dan jin ini sangat dalam dan sangat meluas dan makan tahun sebenarnya. Tapi hari ini saya cuba ringkaskan seringkas yang mungkin dan untuk memudahkan ya muslimin dan muslimat rahimakumullah untuk kita faham dan kita jelas tentang perkara ini. Jadi apa yang kita nak jelaskan hari ini sebenarnya antara salah satu sebab pesakit-pesakit kita ya yang pernah diganggu oleh makhluk halus, kadang-kadang dia tidak diganggu pun tapi disebabkan oleh apa? Tersalah pilih rawatan, tersalah kaedah yang digunakan. Okey, serupa dengan rawatan secara hospital, medical. Kalau kita tersalah makan ubat, kita terlebih dos, kita tersalah kaedah yang kita berikan kepada pesakit, maka akibatnya akan ditanggung oleh pesakit. Perkara lebih buruk akan berlaku. Begitu juga kajian yang dibuat oleh Datuk Dr. Amran Kasimin dalam satu buku yang beliau karang. Antara punca gangguan itu masih berkekalan, sakit itu masih berkekalan, antara sebabnya kita tersalah pilih rawatan. Tu. Jadi hari ini kita pergi lebih dalam sikit, apakah ciri-ciri rawatan yang salah dalam perubatan Islam. Sebab kita sekarang ni terlalu banyak pusat rawatan yang tertubuh, terlalu ramai yang menjalankan aktiviti merawat yang dikatakan sebagai rawatan Islam. Terlalu ramai yang isytiharkan diri mereka sebagai peruqyah, roki, mu'allij ya. Mereka menjalankan aktiviti-aktiviti tersebut. Jadi kita kadang-kadang sebagai pesakit ataupun keluarga pesakit tak tahu betul ke tak betul. Akhirnya pergi terperangkap sakit. Elok-elok tak sakit, akhirnya jadi sakit. Terkena gangguan makhluk halus ni. Sekali gangguan makhluk halus ni kena pada kita, masuk dalam tubuh badan kita, sebenarnya bukan satu perkara yang mudah untuk dia keluar. Bukan mudah. Bukan satu perkara yang mudah untuk kita rawat dan dia keluar dengan sewenang-wenangnya. Antara banyak kes yang saya jumpa ya, ada pesakit ni dia sakit bukan sebab dia pergi berjumpa bomoh tu, tak, dia bawa pesakit orang-orang lain berjumpa dengan perawat yang salah. Akhirnya dia kena paling teruk. Jumpa bomoh ni sekejap, lepas tu jumpa bomoh yang lain, jumpa bomoh yang lain. Akhirnya dia sendiri sakit, dia tak sedar dia sakit. Satu hari tu dia datanglah beberapa tanda dalam diri dia. Dia ni seorang doktor pensyarah di satu universiti terkenal okay? Jadi dia rasa dia boleh ubat diri dia sendiri. Akhirnya dia rasa sakit yang dia rasa itu makin teruk. Rupanya dia sendiri telah terkena gangguan makhluk halus itu sendiri, yang tak tahu mana puncanya. Rupanya bila dikaji, ditanya, benar apa yang seperti mana Dr. Amran Kasimin jalankan kajian, disebabkan rawatan yang salah. Dia bawa orang lain berjumpa dengan bomoh, sekali dia yang kena. Ini satu akibat bila kita tersalah pilih rawatan. Banyak kes kita dah jumpa yang mati kena bunuh sebab jumpa bomoh. Bomoh buat tuduhan kan kepada salah seorang pelajar maktab tentera tu sebab dia jumpa bomoh lah kan. Bomoh kata dia yang buat, akhirnya mati dipukul beramai-ramai. Kesan dia itu secara fizikal kita nampak. Daripada sudut rohani lagilah ya, macam mana yang disebut oleh yang dikarang kitab dosa-dosa besar, salah satu kitab ya dari kitab dosa-dosa besar Al-Kabair. Okey, dan kitab Al-Kabair yang pertama syirik kepada Allah. Ya, salah pilih rawatan kita boleh syirik kepada Allah. Salah pilih rawatan kita boleh melakukan sihir. Jadi dua dosa ranking yang terbesar dalam kitab Al-Kabair. Allahu Akbar. So jangan permainkan dan jangan kita ambil ringan. Jadi kita kena tahu apa ciri-ciri rawatan yang salah supaya kita, semua kita ini, keluarga kita terlindung daripada perkara-perkara yang tidak baik ini. Yang pertama, dia ada 4 ciri yang utama kita kena faham. Yang pertama, sumber ambilan dan bacaan perawat itu sendiri. Okey, yang kedua,
ciri-ciri perawat itu. Yang ketiga, cara merawat dan kaedah rawatan yang diberikan. Dan yang terakhir, yang keempat, bahan-bahan rawatan yang digunakan. So ada 4 ciri utama yang kita kena tahu dan kita faham. Ini adalah ciri-ciri rawatan yang bertentangan dengan Islam. Kita kena faham supaya kita terlindung daripada perkara-perkara yang tidak baik ini, insya-Allah. Okey, kita pergi satu persatu. Okey, sumber ambilan dan bacaan yang salah. Kita tengok apa contoh-contoh dia, ya. Menyalahgunakan ayat Al-Quran. Contoh, ada satu kaedah rawatan tradisional menggunakan perkataan atau ayat daripada surah Al-Ikhlas dalam keadaan terbalik. Perlu ditulis dan dibacakan dalam keadaan terbalik. Ini satu penghinaan kepada Al-Quran. Kalau ikut syirik, inilah syirik kelas pertama. Nampak membaca seperti membaca Al-Quran, tetapi ia adalah satu dosa syirik kelas pertama. Makin besar dosa syirik yang kita lakukan, makin kuatlah syaitan itu akan tolong kita. Okay? Memang ada kaedah ni. Kajian ini boleh buat oleh Datuk Dr. Amran Kasimin. Ada dalam satu kajian di UKM, ditulis dan ada bukti yang menyatakan kaedah ini pernah berlaku di Nusantara kita, di negara kita. Ada. Okey. Ada satu lagi penyalahgunaan ayat Al-Quran dengan niat yang tak betul. Okey. Ada satu pesakit, dia menggenggam tangan dia sambil membaca wa iza batashtum jabbarin. Tekan dekat buku 5. Wa iza batashtum jabbarin. Tekan lagi sampailah ke 5 buku 5 ini ditekankan, diniatkan dengan bacaan itu supaya penumbuknya jadi kuat. Akhirnya yang datang adalah syaitan masuk dalam tubuh badan dia. Dia menggunakan Al-Quran itu untuk pertahanan dan kekuatan diri dia. Kaedah ini sebenarnya salah. Diniatkan bukan kerana Allah untuk baca, bukan kerana perintah daripada Nabi SAW untuk membaca Al-Quran, tapi digunakan untuk sebagai kekuatan pada tangannya. Akhirnya jin itu mengganggu badan dia, dia tak sedar, benda tu masuk dalam badan dia. Dia ingat keberkesanan daripada amalan yang dilakukan, akhirnya dia sakit. Apa yang berlaku? Jodoh dia tak sampai. Itu gangguan yang berlaku. Umur dah semakin lanjut, tapi dia sukar mendapat jodoh. Susah. Asal jumpa orang ni tak suka kat dia, dia suka orang tu untuk suka dia. Orang tu suka dia, dia tak suka orang tu. Lelaki. Isu dia lelaki. Okay, akhirnya bila kita rukyah, tangan dia menggigil-gigil. Masa rukyah tangan dia menggigil tu, dia separuh sedar. Saya minta dia tumbuk lantai. Saya nak tengoklah kekuatan tangan tu, keberkesanan jin yang ada dalam tubuh badan tu. Bila dia tumbuk lantai, tak pecah pun lantai tersebut. Tak pecah. Akhirnya tangan dia yang bengkak dan sakit. Sebenarnya ada makhluk lain dalam tubuh badannya, kesan daripada amalan tersebut. Okay, yang seterusnya, menggunakan kitab Al-Quran dengan cara yang tidak wajar. Ada. Okey. Kalau datang ke pusat rawatan, saya ada kumpulkan tangkal berupa kitab Al-Quran yang dicetak begitu kecil. Saiz 20 sen ada, saiz 50 sen pun ada. Yang paling kecil saya pernah ada simpan di pusat rawatan tu, saiz lebih kurang 10 sen. Sangat halus dan kecil, yang dipanggil sebagai kitab Istanbul. Bila kita tengok, rupanya ya Rabbi, tak boleh baca. Tulisan itu bersambung-sambung daripada Al-Fatihah hinggalah surah An-Nas, habis 30 juzuk, tak boleh nak baca. Adalah sikit-sikit boleh baca. Kita gunakan kanta pun masih tak boleh nak baca. Bercantum ayatnya. Allahu Akbar. Kan ini satu penghinaan kepada Al-Quran. Dia pakai. Of course, kalau yang jenis yang Quran kecil-kecil ini, bukan boleh kita baca pun, mesti ada tujuan lain. Kan? Bukan untuk dibaca dan diamal, tapi digunakan, dipakai pada tubuh badan, diletakkan pada lengan, dijadikan sebagai kalung. Itu yang berlaku. Akhirnya sakit. Suka syaitan dengan benda-benda macam ni. Akhirnya disesatkan kita. Memanglah dia tak sakit. Lepas pakai benda ni sehat, hilang sakit dia. Allahu Akbar. Dia dah berjaya dah, syaitan tu mengelirukan kita, dan kita dah termasuk dalam belitan iblis. Dahsyat. Kita rasa macam tak ada apa-apa, tapi ini sebenarnya berlaku. Okey. Menggunakan lafaz yang tidak jelas seperti mentera, jampi, serapah yang bercanggah. Okey. Penggunaan sumber ambilan bacaan yang salah, antaranya menggunakan jampi, mentera atau serapah yang
memuja jin dan syaitan. Banyak. Okay? Kalau kita tengok lagi pada zaman dahulu, sama sekarang pun masih ada berlaku. Benda ini saya kumpulkan di pusat rawatan, bahan-bahan yang pernah diamalkan oleh bomoh-bomoh yang telah bertaubat kepada Allah. Antaranya, ya, bagaimana cara untuk memanggil hantu raya. Ada satu jampi serapah, dia puja jin ini, dia memerlukan pulut kuning, telur ayam, jarum, dan perlu berada di satu busuk jantan yang dah tak ada lagi anak-anak dalam tu. Dia duduk dekat busuk tu pada 12 malam ke atas, dan dia ada serapah yang perlu dibacakan, memanggil jin tersebut supaya menjadi pendamping. Na'udzubillah. Okey, telur ini dilubangkan menggunakan jarum, dicucuk dengan jarum dan dititikkan dengan darah dia sendiri. Tak lama selepas tu jin itu datang. Dia akan berasa meremang kat badan dia. Akhirnya itu jin datang, serapah dibacakan. Ya, kalau nak dibacakan serapah itu saya tak sanggup, kerana ada perkara-perkara syirik yang dilafazkan yang mendahului, ya, kita memuji selain daripada Allah. Ya, banyak serapah yang digunakan. Ada satu kes datang, dia bawa amalan dia, dia memuja raja jin, memuja puteri bungsu yang berada di puncak gunung supaya berdamping dengan dia. Ada. Akhirnya dia boleh mengubat. Dia datang mengubat orang dengan bacaan Al-Quran, dengan bacaan ruqyah. Jelas bacaan dia, ruqyah dia jelas, tapi rupanya amalan di sebalik belakang dia kita tak tahu tu, dia memuja jin. Ya, dia membaca serapah-serapah yang bertentangan dengan Islam. Na'udzubillah. Benda ini benar-benar berlaku. Elok-elok pesakit tu tak sakit, dia pegang pesakit tu, akhirnya jin yang ada pada dia transfer pada pesakit tersebut. Pesakit itu sakit. Ini pengakuan daripada, ya, bomoh yang telah insaf dan bertaubat kepada Allah. Dia pulangkan barang-barang dia dengan kerisnya, dengan selempang kuning, dengan sejadah kuning. Amalan-amalan yang bertentangan tu disebut satu persatu. Tu kita takut. Elok-elok kita sihat, bawa anak buah kita, bawa pakcik kita, bawa makcik kita, kita dengar orang ni hebat, boleh sembuh. Kalau jumpa dengan dia, dia ni orang jumpa sihat, dia baca Quran, tapi akhirnya kat belakang dia buat satu perkara yang syirik kepada Allah. Dia pegang budak tu, dia bacakan ruqyah, sembuh dengan izin Allah. Akhirnya rupanya dalam badan budak tu telah ada beberapa ekor jin dimasukkan oleh perawat tersebut. Ini pengakuan yang benar-benar berlaku. So kena hati-hati. Seterusnya, ada yang menyatakan, ya, dia dapat sumber ambilan ilmu ini daripada mana? Daripada mimpi. Itu pun perlu berhati-hati. Kita dengar orang ni hebat, sekali kita tanya, dapat belajar ni ilmu daripada mana ni? Daripada mana ni belajar ni? Tak tahu sumber dia. Dia kata, saya dapat daripada mimpi, saya lama dah sakit. Akhirnya datang satu mimpi, ya, berjubah putih, janggut putih, kemas, muka berseri, bersinar, datang dalam keadaan tenang, bagi satu amalan ayat Al-Quran. Dia minta amalkan, baca pada air, minumkan, dan boleh juga digunakan kepada orang lain. Dengan mimpi tersebut akhirnya dia jadi perawat. Ada. Dan ada satu pusat rawatan yang terkenal di Selangor, memang pernah masuk TV menggunakan Al-Quran. Akhirnya bila kita tahu beliau mendapat ilmu ini daripada mana? Daripada mimpi. Dan pusat rawatan itu masih beroperasi sampai sekarang. Pernah masuk TV Ahli Hijrah. Akhirnya kita tanya, mana datang mimpi, mana datang ilmu yang dia bawa ni? Sebab kaedah dia macam okey, tapi ada sedikit meragukan. Jadi perawat-perawat tim-tim kami ni tertanya-tanya, macam mana kaedah dia ni, ya? Akhirnya bila kita kaji, tanya-tanya bersama dengan kawan yang rapat dengan dia, rupanya daripada mimpi. Sudah. Jadi kita minta kepastian daripada dua orang guru yang kita boleh katakan ulama muktabar juga dekat negara kita. Pertama saya tanya kepada Dr. Amran Kasimin, yang kedua Datuk Dr. Harundin masa di kelas. Okey, kalau tengok penulisan Tuan Guru Ustaz Harundin, ya, ada satu buku yang ditulis oleh Tuan Guru Ustaz Harundin, persoalan tentang makhluk halus, yang juga ditulis oleh Dr. Amran Kasimin. Ya, dalam kelas kuliah kami diberikan berkaitan dengan isu amalan daripada mimpi, rawatan daripada mimpi. Dua orang ini, ulama ini menyatakan tidak dibenarkan. Jangan ambil.
jangan ambil. Kalau nak ambil juga, berujuk kepada ulama-ulama yang muktabar. Pastikan ayat itu ayat Quran, jangan terus diamal. Rujuk kepada ulama-ulama muktabar. Rujuk daripada ustaz-ustaz. Tengok ayat ini betul ke daripada Al-Quran, cara penggunaan dia. Kalau ulama tu kata, ustaz tu kata okey, tak ada masalah, sahih daripada Qurannya, daripada dalilnya sahih, silakan amalkan. Tapi kalau kita ambil terus tanpa merujuk kepada ulama muktabar yang masih hidup, hati-hati. Itu larangan daripada guru-guru kami sendiri. Ustaz Harudin tak bagi, Dr. Amran Kesimin pun tak bagi. Sebab banyak isu yang akan berlaku, fitnah yang akan berlaku. Bagaimana ya, syaitan sendiri boleh mengajar Al-Quran kepada Ibnu Abbas, lagikan kita ya, yang datang secara berjaga, dia kan dijaga harta zakat, datang berupa manusia mencuri harta zakat. Ibnu Abbas kata, ini ditangkap, dilepaskan, tangkap lepaskan, kali ketiga dia ajar apa? Ayatul Kursi. Kalau kamu baca ni sebelum kamu tidur, insya-Allah kamu akan diberi perlindungan sehinggalah kamu jaga sehingga subuh. Siapa yang ajar? Syaitan. Dalam keadaan itu pun syaitan boleh mengajar kepada sahabat Nabi SAW, lagikan kita datang dalam keadaan mimpi. Lagi takut-takut ada isu yang berlaku. Hati-hati. So ulama ini kata, jangan ambil ilmu daripada mimpi. Sekiranya perawat itu kata ilmu yang diambil ini daripada mimpi, hati-hati. Hati-hati. Takut-takut ilmu yang dapat itu daripada syaitan. Na'udzubillah. Okey, seterusnya kita tengok ciri perawat itu sendiri. Okey, kita tengok perawat itu sendiri. Mendakwa diri kasyaf dan mengetahui perkara gaib. Dia kata dia kasyaf. Ya, dia tu dikata dia tahu perkara gaib. Tak datang, tak tanya lagi. Tak tanya lagi. Duduk, saya tahu dah masalah kamu apa. Magic. Magic. Nanti saya bagikan satu hadis daripada Nabi. Perkara ini pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, yang Nabi kata inilah pendusta. Dia membawa 100 pendustaan. Hadis yang sahih. Okay, memang berlaku daripada dulu sampai sekarang. Dia kata dia kasyaf. Dia kata dia tahu perkara yang kita tak cerita lagi. Banyak ni berlaku. Bagi nama ibu, tarikh lahir, gambar, tahu masalah apa. Tahu. Kita ni kadang-kadang asal sembuh okey. Nombor 2, tak kisahlah cara apa. Hati-hati. Kita tak nak benda ini melibatkan banyak perkara. Mungkin hari ini kita sembuh, dia akan mengundang masalah-masalah lain. Biasanya akan mengundang masalah-masalah lain. Yang macam pernah saya sebut, ada seorang pensyarah daripada Universiti Malaya, seorang doktor, ya, doktor perubatan, pensyarah doktor perubatan pula tu, bukan calang-calang. Kalau ikut akademik memang power lah, first grade ni. Apa yang ni berlaku, dia dah jumpa ramai ulama, dah berubat macam-macam cara, akhirnya dia sembuh dengan jumpa apa? Jumpa Tok Sami sepadan Thailand. Bukan orang Islam, malah Sami yang dia jumpa sembuh penyakit dia. Akhirnya sakit dia sembuh. Apa yang berlaku? Keluarga kucak-kacir, bisnes jadi masalah, hidup dia tidak tenang dan tak tenteram. Dulu mungkin dia rasa sakit secara fizikal, sakit kepala, kerap rasa benda-benda yang tak selesa pada tubuh badan dia. Ya, dia rasa dah habis ikhtiar lah, dia kata. Tapi akhirnya dia kalah dengan bisikan syaitan, berjumpa dengan seorang Sami daripada Thailand, sembuh. Benda ini salah dalam rawatan Islam. Malah kita telah melakukan syirik kepada Allah. Sebab bacaan yang diberikan oleh Sami tersebut, saya boleh yakin 100% bukan jampi daripada Nabi, yang diajarkan oleh Nabi dan daripada dalil daripada Al-Quran, bukan daripada ayat-ayat daripada Al-Quran. Mesti ada unsur-unsur syirik dan khurafat dalam mentera atau jampi yang diberikan kepada pesakit ini. Jadi dia telah melakukan 2 kesalahan yang sangat besar. Daripada sudut akidahnya, dia telah melakukan sihir, dia telah melakukan syirik kepada Allah. Akhirnya dia perlu bertaubat. Itu yang berlaku, ya. Tu perawat mendakwa diri dia kasyaf. Dia tahu, dia nampak, dia dapat ilham. Padahal solatnya kat masjid tak nampak, pakai seluar pendek, rawat sembuh, paling koman, ya. Yang kita cukup berhati-hati. Guru saya kata, kalau boleh janganlah cari perawat isap rokok.
Kalau isap rokok pun tak boleh berhenti, lagilah benda-benda yang besar yang lain. Hati-hati. Berhenti dulu rokok, merawat lah lepas tu. Rokok ni pun satu masalah. Hati-hati kalau perawat tu menghisap rokok, bagilah chance, bagi rasa hati tu rasa macam tak sedap. Rokok tak boleh selesai, macam mana dia nak doakan kita? Sebab kaedah ruqyah ini memulakan doa. Doa ini mesti ibadah. Doa ini ibadah yang perlu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benda paling ringan pun subah, majoriti ulama kata haram, ini kita tak boleh tinggalkan. Nauzubillah lah. Macam mana? Kita kena tanya diri kita sendiri. Kita tengok keadaan perawat tu, ya. Kita tengok juga perawat tu kadang-kadang bertentangan ciri perawat-perawat Islam tu sendiri, ya, dengan bacaannya, ruqyahnya, dengan bacaan Qurannya jelas, ya, dengan jampi-jampi yang diberikannya jelas. Kadang-kadang dia baca mula-mula je Al-Fatihah, yang seterusnya kita tak dengar dah apa dia baca. Lepas tu baca Al-Qurannya dengan tajwidnya tonggang-langgang, makhrajnya habis. Kita dengar pun seram. Sekali yang datang yang dirawat itu kori habis. Hati-hati. Kita dengar bacaan dah lain macam je, boleh tanya mana datang bacaan ni, daripada surah apa, mana datang jampi ni. Dalam kaedah Ustaz Harudin ada jampi. Ada jampi. Contoh penyakit yang menggunakan jampi. Okey, contoh penyakit yang menggunakan jampi. Sawan. Aku potong bukan kepala daun, aku potong kepala sawan. Potong kepala daun ni, daun kacang botol. Daun kacang botol dia pegang oleh tangan, dan kita potong kepala dia dengan membaca jampi. Aku potong bukan kepala sawan, aku potong bukan kepala daun, aku potong kepala sawan. Putuskan kepala daun tu, renyuk-renyukkan dalam air. Aku potong bukan kaki daun, aku potong kaki sawan. Renyuk-renyukkan, potong, renyukkan dalam air, kacau-kacaukan sehingga berbuih. Air ini dibuat mandi kepada pesakit yang terkena sawan. Biiznillah, dengan izin Allah. Pengalaman daripada tajribah daripada Ustaz Harudin ini, amalan ini biiznillah dengan izin Allah sangat berkesan dengan penyakit sawan. Sawan tarik, sawan babi, insya-Allah. Okey, sawan yang ada banyak lah. Ada seorang pesakit saya, sawan babi ni dia punya, nak bezakan tu saya tengok, dia tak boleh tengok lopak. Ada lopak atau ada sungai yang kecil, dia nak terjun dalam sungai tu, dia mula meremang, dia rasa nak terjun. Akhirnya dia kena tarik, dia akan terjun. Biasa yang kena sawan babi dia suka lopak air, dia akan masuk kat lopak tu, dia akan berenang-renang kat lopak tu. Itu yang berlaku pada pesakit saya yang confirm, dia kata dia memang kena sawan babi. Kalau sawan tarik tu biasa kita dengar, dia kena tarik 2-3 minit, keluar ilio, dia akan kancing gigi dia akan ketap gigi dia habis-habisan, mata dia ke atas, badan dia akan kejang. Itu yang berlaku kepada penyakit sawan. Okey, bila kita ruqyah dan kita gunakan jampi yang dia ajar ini dan tak nampak ada unsur-unsur yang syirik dan khurafat, biiznillah dengan izin Allah, sembuh dengan izin Allah. Boleh cuba kaedah yang pernah digunakan. Kalau nak rawatan tersebut, boleh jumpa dengan perawat daripada Darus Syifa, insya-Allah. Itu antara jampi yang dibenarkan. Okey, kita kena tengok juga ciri-ciri perawat itu sendiri supaya kita terlindung daripada perkara-perkara yang tidak baik. Jangan kita letakkan sembuh itu di atas. Asal sembuh je okey, yang penting sembuh. Kaedah nombor 2, cara nombor 2, yang penting sembuh. Na'udzubillah. Hati-hati, sebab dia akan melibatkan banyak perkara. Yang kena rogol datang pusat rawatan, yang kena cabul ramai. Akhirnya dah kena cabul baru jumpa perawat yang benar-benar menggunakan ruqyah. Itu ujian untuk dia lah. Moga-moga dia beri kesembuhan, insya-Allah. Okey, seterusnya yang ketiga, cara merawat dan kaedah merawat yang diberikan menggunakan tangkal azimat ataupun susu daripada Al-Quran. Ada perawat yang memberi batu-batu, dia kata gunakan batu ni kamu akan selamat. Baru ini datang pusat rawatan, dia menjampi dengan Al-Quran. Akhirnya sebelum balik dia minta beberapa pengeras dalam 100 lebih untuk diberi sebiji batu yang dipanggil batu marjan. Dia punya dalil saya terkejut. Dalil yang diberikan daripada surah Ar-Rahman, lu'lu'u wal marjan. Masya Allah, dia guna term tu, jangan main-main. Term ni sangat penting dalam dikatakan perubatan Islam. Ini Quran Ustaz, digunakan Quran daripada batu lu'lu'u wal marjan, lu'lu'u wal marjan daripada surah Ar-Rahman, tak silap saya kan, daripada surah Ar-Rahman ada sebut tentang marjan. Dia kata inilah batu marjan, warna dia merah, bukan macam delima jernih sikit. Batu marjan ini gelap sikit, merah. Dia kata batu ini kalau dipakai, sebab ada sebut dalam Al-Quran, maka syaitan tak boleh dekat dengan dia. Na'udzubillah. Ini tangkal. Inna riqa' wa tiwalah wa tamaim syirkun. Salah satu perkara syirik kepada Allah.
Okay, kita nampak macam betul dia jampi betul. Okay, kaedah air untuk mandi minum betul. Batu disandarkan pula dengan dalil Quran, surah Ar-Rahman. Ulama kat situ kita dah goyang, betul tak betul ni? Tapi dia dah jadi seperti tangkal, pakai elak untuk jin dan syaitan. Na'udzubillah. Ini salah satu ciri perubatan yang salah. Elok-elok tak ada gangguan, boleh ada gangguan. Suka syaitan dengan kita, yes, kita dah terperangkap dalam belitan dia. Hati-hati. Okay. Seterusnya, menggunakan wafak, tulisan-tulisan yang dikatakan seperti Al-Quran diletakkan di pintu-pintu. Benda ini berlaku. Siapa yang bagi? Mudir tahfiz di satu tempat di Hulu Selangor pernah berlaku. Datang ke pusat rawatan, saya berjumpa dengan seorang ustaz. Dia kata pesakit ini, saya berjumpa dengan seorang ustaz. Alhamdulillah dia mandi, dia minta saya mandi dengan bidara. Alhamdulillah saya tengok tak ada masalah. Dia bagi air yang telah dirukyahkan, tak ada masalah. Akhir sekali, ustaz, ini yang dia bagi untuk ditampalkan pada pintu-pintu rumah saya, kecuali pintu tandas. Sebab dia kata ini ayat Quran tak sesuai untuk diletakkan di pintu tandas. Nampak macam baik, adab tu dah ada dah, tapi kaedah itu bertentangan dengan Islam, dengan syarak. Dia bagi kertas itu supaya diletakkan dengan ikhtiar, katanya mengelak daripada syaitan itu masuk dalam rumah dia dan mengganggu keluarganya. Salah. Kaedah itu juga tergolong daripada satu tangkal yang dilarang oleh Islam. Hati-hati. Nampak macam tak ada apa-apa. Tangkal ini juga ada satu kisah yang terbaru pada bulan Ramadan. Seorang pelajar berumur 16 tahun. Apa yang berlaku pelajar ni? 16 tahun tidak disunatkan lagi. Tak boleh nak sunat. Benda ini berlaku. Dia tak boleh nak sunat. Bila sunat, dia akan meracau, menari, dia akan mengamuk, dia akan sakit kepala, sakit dekat ari-ari, kencing tak lawas. Itu yang berlaku pada pesakit ini. Sehinggalah keluarganya tak sunatkan dia lah sampai umur 16 tahun. Bila kita rukyahkan, baca Al-Quran, kita bacakan pada dia lebih setengah jam, tak ada apa-apa respon. Tak ada. Dia relax je. Kenapa tak ada respon ni? Biasanya dengan izin Allah lah, kan? Kalau ada gangguan, biiznillah dia akan respon. Tapi mungkin Allah tak izinkan waktu tu. Lepas borak dengan dia, tak apalah, kalau macam tu minggu depan saya bawa pergi sunat lah. Masa cakap kata sunat tu, boom, pengsan, jatuh, boom. Rupanya kena jampi dengan perkataan sunat. Baru dia respon. Perkataan sunat ini sangat sensitif kepada dia. Bila kita tanya, rupanya kes ini berlaku. Apa yang berlaku, kenapa dia jadi macam tu? Pada masa kecil dia dulu, pada masa kecil dia dipakaikan dengan satu tali leher, dekat satu rantai di lehernya ada satu tangkal warna hitam, dipakaikan padanya. Dan tangkal itu dibuang oleh maknya. Maknya rasa macam benda tak kena ni. Maknya ambil tangkal ni, dia buang dekat mana? Dalam jamban. Dicampak dalam jamban, di flash, masuk dalam habis. Hilang tangkal tersebut dalam jamban. Itu pun dah salah tu sebenarnya. Kaedah kita melupuskan barang-barang sihir, dia ada kaedah tertentu untuk melupuskan barang-barang sihir atau tangkal ni. Kita tak boleh buang semena-mena, kita tak boleh lupuskan semena-mena. Kita kena batalkan dia dengan ruqyah, kita kena bakar dia atau tanam dia, seperti mana yang dianjurkan oleh Nabi SAW ketika Nabi disihir. Kan ada sikat Nabi yang disihir, yang digunakan oleh tukang sihir, ya, dengan rambut Nabi diikat pada sikat Nabi, dicampakkan ke dalam satu telaga. Air telaga itu menjadi warna merah, dan bahan itu dikeluar dan perlu ditanam, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kaedah itu diingat, tak ada apa-apa. Disebabkan perkara itulah tangkal tersebut, punca dia dibuang ke dalam lubang tandas. Akhirnya anaknya sakit sampai tak boleh nak bersunat. Nampak macam tak ada apa-apa kan? Kesan dia kepada fizikal. Kadang-kadang orang yang kena sihir atau gangguan jin ini, dia dah puas dah berubat secara medikal, dah jumpa doktor, tapi masih tak jumpa punca sakit dia apa. Masih rasa sakit, masih rasa tak selesa dalam tubuh badan dia. Pelik, ya. Sejak Ramadan ni, antara kes yang saya dapat, kehilangan darah. Pesakit-pesakit, ada pesakit wanita ada 3-4 orang. Gaib mana pergi darah dia dalam badan dia. Kalau pergi hospital, doktor kata HB dia low, okay, platelet dia rendah, sampai perlu ditambah darah. 2 pen, 3 pen kena tambah darah. Tak tahu mana gaib. Bila kita ruqyah, tanya-tanya, rupanya ayah dia ada satu pesakit. Bukan ayah, suami. Suami dia simpan barang-barang mistik ni, kerisnya, keris-keris lama dah disimpan. Tak salah simpan keris lama, tapi
keris itu ada isu lah, ada khadam kat dalam keris tu, ada jin yang menyebabkan isterinya diganggu. Bila kita ruqyahkan, batalkan, buang keris tersebut dengan izin Allah, okey isteri dia dengan izin Allah. Tak jadi, darahnya taklah hilang dengan izin Allah, tak pergi hospital dah dengan izin Allah. So kena hati-hati. Jadi pelajar ini bila kita rawat dengan izin Allah, akhirnya selepas 2 kali rawatan, kita bawa pergi klinik. Saya terpaksa ikut dia pergi klinik, duduk sebelah doktor, tengok dia disunatkan. Alhamdulillah, seminggu sebelum raya dia berjaya disunatkan dengan izin Allah. Sepanjang puasa tu dia berpantang lah disunat. Alhamdulillah. So sekarang dah berjaya disunatkan. So benda ini sangat mistik lah kalau kita nak faham. Pelik kan, nampak macam masalah psikologi. Dia kata masalah psikologi, tak. Keluarga dia keluarga orang medical, kakak dia seorang yang bekerja di hospital. Doktor dah puas dah jumpa pakar sekretari dah. Dia pun nak sangat bersunat daripada dulu. Dia tengok kawan-kawan dia semua dah sunat, dia jadi malu dengan orang ramai. Walaupun orang tak tahu pun dia dah sunat ke belum, tapi dia rasa diri dia malu. Dia minta tolong dengan kita. Bila kita tanya apa masalah saya tak boleh bersunat ustaz. Oh lama, apa masalah dia tak boleh nak sunat? Kita ruqyah lah yang akan ada gangguan. Rupanya ruqyah kita bacakan, dia boleh relax lagi. Perkataan sunat itu menjadi satu ketakutan bagi dia. Rupanya gangguan yang ada dalam badan dia itulah yang menghalang dia untuk bersunat. So itu yang dikatakan salah satu kesan daripada tangkal yang diberikan oleh seseorang kepada pesakit. Hati-hati ya, walaupun ditulis itu ayat Quran, ini ayat Quran ustaz, tak apa boleh pakai. Tak, ayat Quran ini perlu dibacakan dan diamalkan, bukan untuk dipakai, bukan untuk diletakkan di sesuatu tempat, bukan. Al-Quran ini untuk dibaca dan diamalkan. Okey. Banyak lagi, antaranya kaedah-kaedah rawatan yang bertentangan, antaranya pembedahan batin. Okey. Tak menggunakan alatan bedah, tapi dikata telah dibedah. Dah buang dah batu karang. Yang paling top pembedahan batin ni batu karang. Dia sangat top, kan? Okey, dibedah tanpa gunakan sesuatu alat, ya, tak keluar darah, hilang batu karang tu, confirm ke hilang. Wallahu a'lam. Benda ini berlaku. Masalah jantung dibedah, kan, secara pembedahan batin. Kongres Penguatan Islam Nusantara pada tahun 2012 menyimpulkan kaedah pembedahan batin bukan daripada rawatan Islam. Ia adalah satu daripada cabang sihir khayalan daripada mata. Itu yang disimpulkan dalam Kongres Penguatan Islam. Tiada kaedah pembedahan batin. Ada yang menyanggah pernyataan ini. Mereka menyebutkan kita bukan pembedahan batin ustaz, kita makrifatkan, maksud membayangkan dengan membaca Al-Quran. Itu antara yang dibenarkan. Ada ulama yang kata boleh. Cuma kita pegang pada contoh tempat bahagian ada kanser, kita membelah kanser itu dengan Al-Quran. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Potong, zup. Kita membayangkan dengan bacaan Al-Quran ini, dengan izin Allah, kanser itu terbelah. Contoh itu yang pernah berlaku. Ini ada yang menyatakan boleh. Yang tak boleh, yang dikatakan dia keluarkan darah tu, dia keluarkan kanser tu dengan bacaannya yang tidak jelas, itu yang diharamkan. So hati-hati ya, meminta pertolongan makhluk halus dan cara menurun, ini pun banyak berlaku. Dia tak menurun, tapi digunakan mediator orang lain untuk menurun. Okey, perawat tu tak menurun, digunakan kawan dia. Jin itu ditransfer kepada kawan dia. Katanya jin yang ada pada badan pesakit dimasukkan kepada mediator dan dia bercakap dengan kawan dia tu. Mana datangnya, sebab apa ganggu dia. Keadaan ini bukan daripada rawatan Islam. Okey, ramai yang terkena. Oh, dia betul ustaz, dia buat tu real, betul apa dia cakap, sebiji apa yang dia cakap tu betul berlaku pada saya. Memang betul. Syaitan sangat suka benda ni. Ya, hati-hati menggunakan mediator. Sekarang kita yakinlah sebab kita nampak, oh sekarang perawat dah tak menurun dah, Okey, sekarang digunakan orang lain pula untuk menurun atau menjadi mediator untuk ditransferkan makhluk halus ke dalam tubuh badan kawan dia tu. Ini berlaku, ya, banyak yang berlaku macam tu. Dan ada setengah itu, ya, dia boleh menentukan sesuatu jumlah jin dalam tubuh badan manusia. Ini pun satu masalah. Mana dia tahu berapa ekor yang ada dalam badan pesakit? Datang-datang 3 ekor. Banyak ni.
Islam ada, kafir ada, saka ada, sihir ada. Melantun-lantun dia pergi. Kesian pesakit, berat dia nak bawa. Kesian. Sebab itulah Ustaz Arundin kata, kalau dalam merawat pesakit ni, jangan sebut dua benda. Walaupun dia ada gangguan macam mana teruk pun, jangan sebut dua depan pesakit. Pertama saka, kedua sihir. Tak penting lah dia kata. Saka ke sihir ke tak penting. Okay, insyaAllah kita berhenti sekejap untuk azan. Wallahu'alam. InsyaAllah saya sambung sedikit lagi. Dan yang terakhir, seseorang itu jika boleh menentukan jumlah jin dalam badan manusia, hati-hatilah. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Dalam surah ini menyatakan bahawa syaitan itu diciptakan dalam keadaan dia dapat melihat kita, kita tak dapat melihat mereka. Manusia ini diciptakan pada asalnya, pada fitrah kejadian manusia, tidak boleh nampak jin yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf. Jadi banyak orang menyatakan dia boleh nampak. Ini kelebihan. Na'udzubillah, bukan kelebihan. Ia satu masalah yang perlu dirawat. Sekiranya boleh nampak juga, kita pastikan orang itu memang faqih dalam agama, memang alim ulama, memang itu wali Allah. Tapi dia tak sebut pun dia nampak. Dia diam aja. Malah dia tawaduk. Dia takut nak cakap dia nampak. Dia diam aja. Dia tak sebut dia nampak. Tapi kadang-kadang orang ini dia bangga. Dia bangga, dia kata dia boleh nampak, dia ada kelebihan. Daripada kecil dia nampak. Rawatlah orang tersebut. Orang itu ada masalah. Ya, sebab dia boleh nampak jin. Hati-hati. Ya.
Kalau dia betul boleh nampak, kenapa dia nampak yang satu, dua, yang ganggu satu dua ekor je nampak? Yang beratus ribu dalam masjid ni, yang duduk beribadah kepada Allah, yang mengaji Al-Quran, yang mendengar kuliah, yang tak mengganggu manusia, tak nampak. Yang nampak yang jahat pula, sekor, pontianak, pocong yang dia nampak. Satu dua tu je nampak. Itulah yang ganggu dia sebenarnya. Hati-hati. Dia tak ada manusia boleh nampak jin, melainkan ya orang itu memang fakir, bukan selalu pun dia nampak. Yang terakhir, antara ciri perawatan yang bertentangan dengan syarak adalah bahan-bahan yang digunakan oleh perawat tersebut. Yang diharamkan, apa yang diharamkan oleh agama, itu yang diharamkan oleh Islam dalam merawatan Islam. Seperti benda-benda bernajis, ada perawat minta gambar, ada perawat minta rambut, minta air liur, ada minta ya bahan-bahan daripada tubuh badan pesakit yang nak dirawat. Hati-hati, itu tidak ada dalam rawatan Islam. Bahan yang dikaitkan dengan sihir, minyak dagu, minyak-minyak yang pelik-pelik inilah yang dikaitkan dengan sihir. Cara nak membuatnya pun agak pelik. Okey, hati-hati. Bahan-bahan yang dikaitkan dengan pemujaan, tadi macam telur ayam, dia minta telur ayam, dia minta ada colok, ada minta pulut kuning. Cuba tukar, saya tak nak bagi pulut kuning, saya nak bagi nasi Arab. Dimarah tak? Kata ikhlas nak bagi apa pun, tukarlah pulut kuning kepada nasi Arab, campur dengan kambing. Asyik ayamnya tukar kepada kambing. Tak, ini syarat. Syarat ini yang bahaya. Mungkin ada perjanjian dulu nak memanggil dia. Telur ayam, pulut kuning, tu yang diminta. Hati-hati, kalau nampak bahan-bahan itu agak sukar dan pelik, tinggalkan. Islam tidak pernah menyusahkan kita, tak pernah. Bahan-bahan yang biasa rawatan Islam ini mudah nak dapat. Habatus sauda, minyak zaitun, madu, kurma ajwa, kurma, mudah. Yang bukan pelik-pelik, ini minta yang pelik-pelik. Allahu Akbar. Benda tunggal dalam hutan, Masya Allah, mana cari yang pelik-pelik? Hati-hati, tinggalkan. Okey. Sebelum kita tutup, ada beberapa hadis saya nak sampaikan daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, beberapa orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang para dukun. Baginda menjawab, mereka itu tidak ada apa-apa. Para sahabat berkata lagi, wahai Rasulullah, ada kalanya mereka meramalkan sesuatu dan kemudian ternyata ianya benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah sesuatu yang benar yang didengar oleh jin, kemudian dibisikkannya kepada para walinya, dan mereka mencampurkan dengan 100 kedustaan. Ini pernah berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dan Abu Razzaq. Sahih, muttafaqun alaih. Masya-Allah, kuat ni. Daripada Aisyah, dia kata memang pernah berlaku apa yang dikatakan oleh dukun, tukang Al-Arafin ni, dia cakap betul, dia teka itu betul, tepat. Rupanya dia dapat bisikan daripada jin. Ini yang Nabi sebut, dan membawa kepada 100 kedustaan. Okey, apa Nabi kata lagi? Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tiada kesembuhan kepada perkara yang haram. Innallaha lam naj'al shifaakum fima harrama alaikum. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menjadikan penyembuhan kepada sesuatu yang diharamkannya kepada kamu. Hadis riwayat Bukhari. Dari riwayat Mu'allaq, hadis riwayat Bahaki yang dinilaikan sahih oleh Ibnu Hibban. Hadis ini hadis sahih, yang disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqh Islam wa Adillatahu. Ada satu kitab yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili, bahawa tiada kesembuhan dalam perkara yang haram, termasuk perkara-perkara perubatan Islam. Hati-hati, mungkin kita rasa kita sembuh ketika itu, dia akan mendatangkan kesan yang lebih teruk pada masa akan datang. Hati-hati. Okay, sebelum juga saya tutup, ada satu zikir yang biasa kita rasa benda itu biasa-biasa. Sebelum ni saya dah ajar Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul, 2 ayat terakhir Baqarah, itu semua boleh dijadikan sebagai ayat pendinding. Lagi ada satu ayat daripada Al-Quran yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Bukhari.
satu zikir yang disebut kepada seorang sahabat. Okey, Imam Ibnu Qayyim kata zikir ini jika dibaca, ya, kalau kita sedang rasa dalam keadaan ketakutan, kita nak jumpa orang besar-besar, kita rasa kita dalam keadaan orang kata ada anxiety, kita cemas, kita rasa berdebar-debar, kita rasa ketakutan, dan tu kita rasa dah tak ada jalan keluar untuk masalah kita. Okey, apa Imam Ibnu Qayyim kata tentang hadis ini, tentang zikir ini? Bacalah zikir ini semampu kamu. Okey, apa zikir tersebut? La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Mudah, simple, padat. Nampak simple tapi keberkesanannya masya-Allah. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari kepada seorang sahabat Nabi, dan Imam Ibnu Qayyim kata tentang hadis ini boleh membantu dengan izin Allah kepada perasaan takut, gemetar, gelisah kita ketika ada dalam hati kita. Bacalah ayat tersebut, zikir tersebut. Ini zikir yang sahih. Amalkan biiznillah. Moga-moga kita semua tergolong daripada hamba-hamba Allah yang dilindungi oleh Allah. Moga-moga kita semua tergolong daripada hamba-hamba Allah yang diredai oleh Allah. Moga-moga kita tergolong daripada perkara-perkara yang tidak baik, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.